masing-masing punya nasib. Ada orang dia kahwin dulu baru bercinta. Fine, no problem. I've met cases like that. Ya, ada seorang kawan saya tu ya. Dia tak kenal isterinya, tapi dipilih oleh mak bapak, dia pun menikah dan elok cantik ya. So dia nak cerita pun susah ni, budak-budak belum kahwin ni ya. Jadi dia ada malam pertama tu letak bantal, ada 4 bantal ibu buat tengah-tengah ya. Jadi dia pun macam mana nak buang bantal ni. Dia seminggu lah baru bantal hilang. Seminggu baru bantal hilang. Tak faham sudah ya. Okey. So cantik tu. Lebih Hindustan dari Hindustan. Ini Dr. Mas Cipta pun tak mengalami lah. Sebab dia setuju, dia terus angguk tu tadi. Oh, saya seronok cerita tu tadi ya, sebenarnya. So adakah cinta selepas kahwin better than before? It is not necessarily so. Banyak juga kes yang saya terima bila berkahwin atas kena orang tua, mereka sering bergaduh sebab tidak ada keserasian. Banyak kes yang saya, banyak adalah lebih daripada 10 kes lah. Ini secara langsung menasihat atau mengkaunsel kes-kes yang bergaduh sehingga bercerai, nak bercerai, sudah bercerai, nak rujuk balik, kes-kes yang berkahwin dahulu baru bercinta. So of course lah, sebab kes berkahwin dahulu baru bercinta sedikit, jadi bila 10 kes means very very high percentage. Kes yang cinta dulu baru kahwin majority. Jadi kalau ada berlaku, the percentage is very small. So itu kena lihat secara relatif dan secara absolute ya. Jadi pada saya itu terpulang pada nasib masing-masing dan ketentuan Allah. Jangan risau. Either way is couple berlainan agama, berlainan bangsa tak kekal. Macam mana nak kekal mereka? Itu sebabnya kalau untuk mereka yang nak berkahwin berlainan bangsa ya, biasanya of course satu agama. Ya, satu agama, selepas mereka akan bertukar agama dan sebagainya. Kita tak boleh kahwin dengan orang yang tidak satu agama dengan kita. Alright? So of course lah, memang banyak dia punya ujian. Saya banyak berjumpa dengan kawan-kawan saya yang berkahwin lain bangsa. Ya, termasuk sepupu saya. Sepupu saya juga berkahwin dengan lain bangsa. There are 2 couples and two nephews of mine yang berkahwin. Jadi saya dapat sikit-sikit pengalaman daripada mereka bahawa tidak mudah. Ya, pakcik saya pun berkahwin dengan orang yang lain bangsa. So I know a bit, but the challenges are tremendous. Banyak cabaran di awal itu. Ya. Jadi kita kena banyak terbuka cara berfikir. Dan saya membaca satu laporan yang ditulis oleh seorang pakar yang mengkaji beribu-ribu kes yang berkahwin lainan pasangan ni, lain bangsa dan sebagainya. Mereka kena belajar untuk tolerate. Ada satu kes yang sangat cantik ialah seorang Yahudi ya berkahwin dengan seorang Kristian ya. Seorang Yahudi Islam dengan seorang Arab ya. So mereka menceritakan bagaimana dugaan, ujian, mehnah, the trials and tribulations ya, yang diharungi sampai mereka berjaya dan amat-amat bahagia. Tapi yang penting sekali ialah kena terima hakikat. You kena belajar dan berubah dan belajar dan berubah dan belajar dan berubah. Itu prinsip yang sangat penting. Dan banyak berdoa patah balik pada asas. Sebab Allah yang berikan kasih sayang, patah balik pada Allah. Patah balik pada Allah. Ya, kalau kita masih patah balik sentiasa kepada Allah, segala masalah akan selesai insya-Allah. Ya. So Maizatul Akmal Daud bertanya, cara mana nak kenalkan diri pada somebody yang kita admire? Ini budak UIAM ni tak salah ni. Ya. Budak Masyita Ibrahim punya budak ni. Dia macam ke nak balas. Dia punya soalan bagus ni. So sebenarnya as we said, orang laki-laki boleh memburu, orang perempuan boleh memburu. Orang laki-laki kena mencari, orang perempuan kena mencari. Orang laki-laki banyak pilihan, orang perempuan banyak pilihan. You must remember that. Jangan kata kita orang perempuan nak buat. No, orang perempuan banyak pilihan dan wajar memilih. Memilih dengan cara mana? Dengan istikharahnya, dengan berbincangnya, dengan minta nasihatnya, dengan istikharahnya, dengan taubatnya, and all those things. So ini cara-cara untuk memilih. And you have the choices. Yeah, plenty of choices. So bagaimana kita nak mengenal diri pada somebody yang kita tak tahu? Banyak cara. Cara yang terbaik, yang sopan kalau dalam kampus mungkin ialah cari kawan perantara. Dan kawan perantara mungkin salah satu yang terbaik adalah one of the student leaders. Student leaders yang berkaitan. Ini banyak kes yang saya pernah jumpa, kes-kes di UPM masa saya menjadi pensyarah di UPM. Jadi mana pelajar-pelajar ya, dalam jamaah ya, dalam ABIM dan sebagainya yang berkenalan secara perantara. Ya, student leader, kawan-kawan rapat sebagai perantara. Satu. Yang kedua, you boleh terus direct. Dan laki-laki, ini yang cantik. Ini yang cantik ikut kajian. Ya, ikut kajian ya, saya pun terperanjat.
Walaupun yang memulakan persahabatan ialah perempuan, yang menginitiate untuk berkenalan ialah perempuan, tapi selepas berkenalan, orang lelaki tetap akan mengatakan, aku sebenarnya yang memulakan persahabatan. 99% of the case, walaupun orang perempuan yang memulakan untuk berkenalan, akhirnya dalam kepala lelaki, mungkin sebab egonya, mungkin sebab dia rasa dia yang memilih, maka dia kata, I initiate the relationship. So jangan risau orang perempuan, jangan risau. Walaupun orang Melayu kata pergi cari timba, dalam konsep psikologi ini tak wujud. Sebab dalam kepala lelaki memang dia juga, sebab dia kata dia ada, dia punya pride. I choose her. No matter what, I make the choice. Jadi itu yang jadi orang perempuan boleh go direct through surat, through SMS, through cakap macam mana? Saya sebenarnya banyak kawan lelaki dan banyak tertarik lelaki, tapi somehow other I'm attracted to you most. So start dari situ. Start begitu. Dan saya ni tidak mudah tertarik pada lelaki. Entah macam mana dengan you I tertarik. You are telling them that I'm not cheap, you know, I'm very expensive. But to you I go cheap. Ini kata pakar-pakar psikologi orang perempuan yang masukkan pada kami ni dalam buku yang saya rujuk dari masa ke masa. So cara direct, cara kawan, orang tengah, orang tua melalui kaunselor, I don't know what. Mungkin cara-cara lain yang lebih kreatif yang saya tidak terfikir. Alright? Okay, so jangan diam. Dalam banyak kes, kata Dr. Masyita tadi, Dato' Masyita sebut tadi tu, kadang suka sama suka sebab malu nak cakap, nak initiate, akhirnya dua-dua kecewa. Banyak kes laki-laki takut nak start, orang lain kebas, cerita Hindustan lah. Lepas tu baru menyesal, baru nak bunuh diri, baru nak Allah. Devdas. Allah. Tengok Datuk tengok, saya tak tengok. Saya dengar je orang cakap. Begitu ceritanya. Oh dia tengok punya ya. Alright. So ini contoh-contoh lah. So you should make the, dan of course lah, always go back to basic. Istikharah jangan lupa. Jangan istikharah bila nak pilih pasangan. Saya galakkan diri saya untuk istikharah every night, because we make decision every day. Kita buat keputusan tiap-tiap hari. Jangan nak pilih pasangan baru nak istikharah. Silap. Bila kita ingat Allah waktu senang, Allah ingat kita waktu susah. Dan satu lagi cara, ini saya nak summarize lah. Banyak soalan-soalan yang berkaitan ni, tapi saya nak summarize dengan last statement, biar Ustazah sambung yang lain. Saya ingat satu hadis yang sangat-sangat penting. Hadis ni berbunyi, sayangi yang atas muka bumi, yang di langit akan sayang kat kita. Meaning what? Untuk mudah cari pasangan, ini dia punya trik. Untuk mudah cari pasangan, sayangi semua atas muka bumi. Orang kita sayang, pokok kita sayang, binatang kita sayang. You sayang semua atas muka bumi, yang di langit akan sayang kat kita. Yang di langit itu yang memberikan cinta pada orang yang patut sayang kat kita. That's the trick. Ini banyak lagi kita akan bincang nanti. 20-30 trik lagi bagaimana rahsia nak menambah hati pasangan. Tak, itu satu cara. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Datuk mungkin nak menambah soalan tadi dah terjawab semua. Baik, agaknya Datuk, satu soalan daripada saya, mungkin dari segi agama juga. Ada kaedah kah untuk kita tepuk-tepuk bantal sebut nama, tepuk-tepuk bantal sebelum tidur? Dibolehkan kah macam tu? Selain daripada jampi, serapah, muih gambak ke apa kata? Silakan. Sebenarnya bila saya teringat apa yang Cik sebut, tepuk-tepuk bantal ni, masa saya belajar dulu memang guru ada berpesan alim ulama ada pesan. Kalau kita nak bangun pagi pun kita bagi tahu dekat bantal. Kita tepuk bantal beritahu, besok tolong kejutkan aku bangun subuh, dan alhamdulillah kita bangun. Sebenarnya apa yang kaedah Cik Aziz sebut tadi ialah satu kaedah orang tua-tua yang tidak disaintifikkan. Saintifik kita tanya orang sainsnya. Saya lihat dari segi perspektif agamanya begini. Sebenarnya semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berasal, ada asal usulnya itu dikatakan bernyawa. Jadi kita boleh bercakap. Jadi dengan bantal pun memang boleh bercakap. Jadi kalau bantal tepuk-tepuk, biarlah aku mimpi sama dengan mimpinya. Mimpi pun sama. Mak saya dulu dia tanam pokok mangga dia tak nak berbuah. Dia pergi cakap dengan pokok mangga tu, dia ketuk-ketuk pokok mangga ni, engkau ni apa pasal tak nak berbuah? Engkau ni apa pasal macam ni? Lepas berapa bulan berbuah. Kalau pokok-pokok dia tak nak berbunga, dia pergi bercakap dengan pokok bunga tu, berbunga. Orang tua dengan ayam pun boleh bercakap. Tengok dia bercakap seorang-seorang tu, cakap dengan ayam. Cakap dengan apa? Cakap dengan kucing dekat rumah. Memang boleh bercakap. Cuma jangan cakap seorang-seorang. Kadang-kadang kita kena cakap pada